Saya cuma nak bertanya Prof, adakah Steve ini mempunyai musuh, dan jika ada, bagaimana Prof menguruskan musuh-musuh tersebut? Boleh Prof? Ya, ya. Terima kasih Dr. Azrin. Ini Okey, soalan sama-sama. yang agak susah juga ni kan. Bimbang juga kita nak bercakap tentang musuh, takut-takut nanti musuh kita tahu dia pemarah nanti kan. Tapi tak apalah, oleh kerana ada soalan, maka kita jawablah setakat mana yang mampu kita jawab. Jawapan ini barangkali kena berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercakap tentang musuh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut ya bahawa orang beriman ni, orang yang beriman macam kita ni, alhamdulillah kita berusaha walaupun belum benar-benar mencapai iman yang tinggi, tapi alhamdulillah kita berusaha untuk mendapatkan iman untuk menjadi orang beriman. Dan Istaf juga kita bina sebagai sebuah jemaah Islam yang dianggotai oleh orang yang beriman, insya-Allah. Dan Rasulullah sudah pesan awal-awal lagi, Rasulullah SAW sudah pesan awal-awal lagi, bahawa orang-orang beriman ini sentiasa berada di ambang 5 dugaan yang susah. 5 dugaan yang susah. Yang pertama, kesusahan itu akan datang daripada mukmin yang dengki kepadanya. Mukmin yang dengki kepadanya. Yang kedua, kesusahan itu akan ditimpakan oleh orang munafik yang benci kepada orang beriman tadi. Orang munafik ya. Yang ketiga ialah orang kafir yang memerangi orang yang beriman tadi. Orang kafir yang memerangi orang beriman tadi. Yang keempat ialah syaitan yang menyesatkan. Syaitan yang menyesatkan. Dan yang kelima ialah nafsu yang sering bertarung untuk kalahkan kita. Ya. Jadi itu 5. Artinya kalau inilah merupakan perkara-perkara yang sentiasa menjadi dugaan yang susah kepada kita, setengah ulama mengatakan ini adalah musuh-musuh. Jadi artinya setiap orang beriman itu akan berdepan dengan 5 musuh. 3 musuh itu secara zahir, 2 musuh secara batin. Yang zahir itu apa? Orang yang dengki, orang yang munafik, orang yang kafir. Ini 3 musuh yang zahir. Kemudian yang batinnya itu syaitan yang tak nampak ya, yang gaib. Dan yang keduanya ialah nafsu kita sendiri. Baik, kalau kita nak nilai apakah Istaf ini ada musuh ataupun tidak, maka boleh kita menggunakan sabda Rasulullah SAW ini untuk lihat. Untuk lihat sama ada tak orang mukmin yang dengki kepada kita, ada ke tidak orang munafik kepada kita, ada tak orang kafir yang memerangi kita, ada tak syaitan yang menyesatkan kita, dan juga ada ke tidak nafsu kita sendiri yang sentiasa bertarung untuk mengalahkan nafsu-nafsu yang baik. Baik, kita pergi kepada yang pertama ya, orang mukmin yang dengki. Bila kita ingat-ingatkan balik ya, dalam sejarah Istaf ni, saya tak nampak dengan jelas lah. Saya tak nampak dengan jelas orang yang dengki kepada saya lah. Saya tak nampak, dan saya pun tak nampak dengan jelas orang yang dengki kepada Istaf. Cuma sedikit sebanyak ada yang kita boleh rasa lah. Kita boleh rasa lah melalui pengalaman kita ini. Dan kebanyakan sekali orang yang dengki ini ya, menjadi musuh kepada Istaf ini, dia berasaskan kepada 2 sebab. Sebab yang pertama ialah kerana berbeza aliran pemikiran. Sebab yang kedua ialah kerana pencapaian kita. Kerana pencapaian. Dalam aliran pemikiran ini, saya selalu ceritakan bahawa pada zaman saya mula-mula nak buat Istaf dulu, nak memperkenalkan disiplin tulisan pembangunan Islam ini, yang dominan, aliran pemikiran yang dominan pada ketika itu ialah Marxis ataupun Neo-Marxis. Dan sebahagian daripada mereka itu adalah guru-guru saya sendiri, pensyarah-pensyarah saya sendiri. Dan mereka juga mengharapkan supaya saya menjadi pelapis mereka. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala,
bila kita memperkenalkan satu bidang yang berbeza daripada aliran mereka, satu bidang yang agak di luar daripada jagaan mereka, maka itu menimbulkan rasa tidak senang hati mereka kepada kita lah. Ya, dan ujian-ujian yang datang daripada mereka itu tidak sedikit lah. Misalnya apabila dalam mesyuarat, kita dah tahu dah ada benda-benda yang mereka nak tembak kita. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT, pada ketika itu kita sangat yakin dengan Allah. Kadang-kadang dia jadi terbalik. Dia nak tembak kita, dia tembak diri mereka sendiri kadang-kadang. Dan ada juga amaran-amaran untuk buang saya daripada bahagian. Nak pindahkan saya tempat lain. Dan itu juga ada berlaku juga. Dan ada juga yang datang secara fizikal, marah-marah kepada saya. Itu juga ada. Dan ada juga yang secara fizikal kita nampak bila kita naikkan papan tanda di pintu bilik kita tentang ISTEF. Masa tu IDMP lah. Orang mari pecahkan. Ada juga misalnya pengalaman kita susun, kita nak didik diri kita susun selipar kasut baik-baik di luar pintu. Orang mari tendang dan selerakkan. Jadi hal-hal sedemikian sajalah yang kita boleh rasa, agaknya mereka lakukan ini kerana mereka dengki kepada kita. Dan tambah-tambah lagi apabila kita buka program akademik kita, pelajar kita lebih ramai. Pelajar kita lebih ramai berbanding daripada pelajar mereka. Sehingga kan sebahagian daripada pentadbiran itu terpaksa menguruskan pelajar kita berbanding dengan pelajar daripada bahagian-bahagian lain. Jadi adalah percakapan yang tidak selesa daripada setengah orang yang tidak senang melihat perkara yang sedemikian rupa. Jadi ini sajalah yang boleh kita ingat-ingatkan begitu ya, kita ingat-ingatkan begitu, alhamdulillah. Tapi itu semua tidak menjejaskan usaha kita untuk menggembirakan ISTEF. Terus juga buat tanpa putus asa, walaupun mungkin ada orang yang dengki, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah selamatkan kita daripada segala kedengkian itu dan kita mencapai apa yang kita cuba capai. Dan sampai sekarang saya rasa tak terasa sangat kot. Saya tak tahulah ya. Mungkin kawan-kawan anak ISTEF ya, pensyarah dan sebagainya ni mungkin ada pengalaman. Tetapi saya sendiri tak rasa dah ada orang dengki kepada kita. Sebab kita telah boleh buktikan bahawa sebenarnya kita wujud bukan untuk berlawan dengan sesiapa, bukan untuk menentang sesiapa. Kita wujud untuk membuat kebaikan dan memberi sumbangan kepada universiti. So, ada jugalah kalau dulu-dulu ini saya tak ada bukti secara nyata, tapi agak yakinlah ada orang yang datang ke atas, pengurusan tertinggi yang menceritakan perkara-perkara yang barangkali tidak betul kepada orang atas, sehingga kita nampak layanan orang atas pada ketika itu kepada kita pun tidaklah selunak mana layanan yang diberikan kepada kumpulan-kumpulan lain. Tapi itu semua tak ada masalah bagi kita. Kita tempuh itu dengan tabah, dengan sabar. Alhamdulillah Allah janji siapa sabar Allah bagi kejayaan. Dan ternyata bahawa Allah bagi kesenangan. Ya. Itu yang pertama. Bagi orang munafik, secara mudahnya senang. Orang munafik ni depan kita dia puji, belakang kita dia keji. Secara mudahnya gitu je lah kan. Peringkat awal dulu memang adalah. Bila kita kata kita nak buat benda ni, ramai yang masuk. Bila masuk dia nampak apa yang cuba kita bawa ni agak berbeza daripada mereka, apa yang mereka harapkan. Maka berlakulah perkara-perkara yang sedemikian rupa. Walaupun di depan mereka tidak bercakap secara direct dengan kita, tapi sampai kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak baik tentang kita lah. Jadi orang yang sedemikian dulu ada, tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT ini semua Allah tapis. Dan mereka tidak bersama kita lagi lah. Mereka tidak bersama kita. Jadi Allah tapis. Kemudian selepas itu ada ujian lagi lah daripada orang munafik ini, iaitu mengadu domba. Sehingga memecah belahkan, boleh berkelahi antara satu individu dengan satu individu. Tapi itu tak banyak lah, itu tak banyak. Itu tak banyak ya. Dan itu juga boleh kita atasi. Dan
Walau bagaimanapun dia cukup membahayakan. Dia datang kepada seorang, dia akan menceritakan tentang keburukan orang sebelah sana. Dia datang kepada orang sebelah sana menceritakan keburukan tentang kita pula, sehingga kita pun rasa ini dan orang sana pun rasa tak seronok. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita tahulah siapa sebenarnya yang memulakan perkara-perkara yang semikian rupa. Itu pun alhamdulillah dengan izin Allah tidak menjejaskan kita. Ataupun ada juga orang yang yang bercakap memburukkan pribadi, personality, utamanya personality saya lah ya, dan juga keburukan-keburukan Ustaz di luar daripada Ustaz. Di luar Ustaz itu sama ada dalam USM ataupun di luar Ustaz di luar daripada USM. Sebab dunia akademik ni kecil je. Di Malaysia ni dunia akademik ni dalam ini kawan-kawan kita ramai ya. Bila ada orang bercakap tentang kita, sampailah kepada kita. Cakap tentang Ustaz sama ada baik ataupun buruk, sampailah kepada kita. Jadi itu juga berlaku. Tapi itu dulu-dulu. Daripada awal, daripada pertengahan, sebelum kita mendapat COE. Tapi sekarang ni bila kita telah dapat COE ini, dugaan kesusahan daripada mereka yang munafik ini dah tak ada, saya rasa hampir-hampir dah tak ada, alhamdulillah. Hampir-hampir dah tak ada. Dan kita doakan supaya moga-moga insya-Allah sudah tidak adalah ujian yang sedemikian rupa daripada Allah kepada kita semua. Yang ketiga tadi disebutkan orang-orang kafir ya. Di peringkat awal ada, tapi itu pun mereka tidak berani secara berdepan dengan kita. Mereka hanya berani apabila ada orang Islam sendiri yang menentang kita. Apabila ada orang Islam sendiri menentang kita, barulah orang-orang kafir yang menentang kita. Bukan menentang pun, dia nanti akan berhujah, tidak bersetuju dengan kita. Dan macam-macam lah. Ada perkara-perkara yang dia buat yang boleh menyusahkan kita. Dan sedikit sahaja, boleh sedikit sebanyak boleh mengganggu kita punya perasaan. Ini orang kafir ya. Terutamanya dalam kita apabila nak memperkenalkan pembangunan berteraskan Islam. Jadi mereka tak berapa nak seronok dan nak mendirikan Islam lagi lah. Dan tapi mereka semua ni sekadar benci saja kepada kita. Orang-orang kafir ni sekadar benci kepada kita ataupun sedikit banyak berhujah. Tapi kalau bila kita hujah balik, mereka pun tak lawan banyak-banyak lah. Ataupun memburuk-burukkan kita lah. Dan sedikit sebanyak sebagaimana yang saya cerita tadi, secara fizikal. Sama ada tendang, selipar, ataupun benda-benda lain lah ya. Jadi itu saya rasa kita tidak sangatlah diuji musuh-musuh daripada orang kafir. Sekarang lagilah tak ada. Saya rasa tak ada lah, sekarang lagilah tidak ada ya. InsyaAllah. Syaitan, ini yang kita tak tahu, tapi kita boleh jangka, saya rasa banyak. Sebab syaitan ni, musuh syaitan ini, dia bergabung dengan nafsu kita. Dan dia boleh masuk duduk dalam diri kita tanpa kita sedar. Dan dia boleh menggoda kita secara senyap-senyap dengan pelbagai cara untuk membawa keburukan. Ataupun paling-paling tidak untuk kita berfikir secara negatif. Ataupun paling-paling tidak membuatkan kita malas untuk contribute kepada Islam. Ataupun paling-paling tidak kita rasa boring lah mengikuti program-program Islam. Jadi atas sebab itu saya rasa yang ni agak-agak susah untuk kita berdepan. Kalau tadi yang fizikal tu kita boleh tahu lah kan. Rambut mulia dengki kita boleh, walaupun tak boleh kita pinpoint, tapi kita boleh rasa. Orang munafik juga begitu, walaupun Rasulullah SAW sendiri, Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun tak tahu siapa yang munafik, siapa yang tak munafik. Tapi boleh rasa lah, kita boleh rasa ya. Tapi syaitan dengan nafsu ni dia ada dalam diri kita sendiri. Saya rasa sekarang ini yang banyak musuh yang dominan yang kita berdepannya ialah nafsu kita sendiri. Ya, misalnya dengan ego kita sendiri, dengan bangga kita sendiri, dengan pemarah kita sendiri, dengan mahu dipuji kita sendiri, dengan gembira dengan pujian, dengan mahu dihormati, dan kadang-kadang lupa rasa bertuhan, lupa rasa kehambaan kepada Allah SWT, dan banyak lagi lah mazmumah lain. Dan ini mainan syaitan dengan nafsu.
Jadi kalau ada orang tanya, kalau nafsu tadi banyaklah ya, nafsu dan syaitan bila bergabung itu. Kalau ada orang tanya lah dalam 5 musuh tadi, mana yang paling dominan? Jawapannya ialah syaitan dan nafsu. Sebab dia tidak nampak, dia perkara yang gaib. Dia boleh goda kita secara natural saja. Kita tak terasa, kita tak sedar. Sedangkan yang zahir tadi, kita boleh sedar insya-Allah. Walaupun pada awal mungkin kita tak sedar, tapi lambat laun nanti kita boleh sedar insya-Allah. Tapi syaitan dan nafsu ini. Jadi begitulah. Ada soalan yang kedua tadi, bagaimana handle semua ini ya? Kalau handle yang musuh lahir tadi, itu lebih mudah. Lebih mudah. Kita diajar supaya menganggap musuh sebagai cermin. Sebab tradisi musuh ini, perangai musuh ini memang sentiasa mencari keaiban kita, ya, menyebarkan keburukan kita. Jadi apabila sampai kepada kita tentang perkara sedemikian rupa, maka kita suluhlah diri kita apakah apa yang mereka kata itu betul ataupun tidak. Kalau betul, maka kita perbaiki diri kita insya-Allah. Kalau tidak betul, kita maafkan mereka insya-Allah. Sebab Allah kirimkan mereka itu kan untuk kita mendapat pahala. Dan kita berusaha, kalau betul kita berusahalah. Misalnya kalau mereka kita katakan bahawa kita tidak banyak penyelidikan, kita berusaha untuk memperbanyakkan penyelidikan. Kita tidak menerbitkan penerbitan dalam bahasa Inggeris, kita berusaha untuk terbitkan dalam bahasa Inggeris. Mereka mengatakan bahawa pengajian kita, ilmu kita tak tinggi. Kita berusaha untuk pergi kepada universiti yang diiktiraf oleh mereka, yang dipandang tinggi oleh mereka. Sebab itu saya pergi ke Oxford. Pergi ke Oxford itu ialah satu rezeki. Yang kedua rupanya, bila pergi ke Oxford itu, hampir 70% daripada penghinaan mereka kepada kita dah hilang. Begitu juga ya, kalau mereka pandang pangkat itu sebagai satu benda yang tinggi, dan siapa tak dapat pangkat, itu merupakan orang yang tak cerdik. Maka kita berusaha untuk mendapat Profesor Madya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahagian saya dulu itu, saya orang pertama mendapat Profesor Madya. Begitu juga dengan profesor. Kalau mereka pandang profesor itu tinggi, maka kita berusaha untuk mendapat profesor bukan kerana untuk diri kita, tetapi untuk menaikkan imej Islam itu. Sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi ada alasan untuk mengatakan bahawa kita tidak bagus. So, pendidikan kita banyak, pengajian kita juga di universiti yang terkenal, kita juga dapat pangkat. Ya. Semua kriteria yang mereka jadikan ukuran sudah ada. Dan dengan akhlak kita insya-Allah, ya, dengan pencapaian kita insya-Allah, maka dengan sendirinya musuh-musuh kita itu akan menerima hakikat bahawa apa yang mereka kata itu tidak betul. Malah lebih daripada itu, kalau Allah nak hukumkan mereka, mereka lebih derita lah. Mereka lebih derita. Sebab Allah pun ada sebut, Rasulullah SAW pun ada sebut, jangan sangka bahawa musuh kamu itu tidak derita sebagaimana kamu derita. Malah kadang-kadang penderitaan musuh itu adalah lebih berat daripada penderitaan kita. Dia buat kat kita, kita derita. Tapi bila dia tengok kejayaan kita, makin derita. Ataupun apa yang dilakukan tidak ada kesan kepada kita, makin dia terseksa, makin dia derita. Ya? Tapi janganlah sampai sekeliling kita semua musuh. Tak ada kawan langsung. Itu tak boleh. Kita kena tengok yang musuh ini sedikit-sedikit sajalah. Biar kawan kita, pengikut kita lebih ramai daripada musuh. Jadi barulah musuh itu memang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cermin kepada kita insya-Allah. Ya. Itu berdepan dengan yang zahir lah. Yang batin itu pasti sekali lah. Kena banyak bermujahadatun nafsi, banyak bermujahadah ya dengan nafsu kita sendiri. Banyakkan ibadah asas, banyakkan fadailul amal, tingkatkan rasa bertuhan dan kehambaan, banyak zikir dan sebagainya itu untuk melawan nafsu kita dan juga untuk melawan syaitan insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja Datuk Azrin.